Dah sedia ke belum? Dah. Dah. Okey. Dah. Okey. Akan teruskan dah kepada kelas kita sebab cikgu target nak tutup dah bab ni. Minggu depan kita masuk bab lain. Siapa yang belajar algebra dengan cikgu Faris, kamu akan belajar algebra dengan cikgu esok. Kamu akan belajar esok. Sebab apa? Sebab kamu akan nampak penggunaan algebra esok dekat tingkatan 2. Cikgu akan ajarlah apa tu algebra, macam mana cara nak guna. Macam mana cara nak guna algebra? Cikgu akan ajar juga di kelas yang ke-6. Okey. Jadi follow rapat-rapat. Follow rapat. Kita bagi macam ni. Okey. Jadi kepada semua orang untuk agama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi kamu kena follow lah apa rapat-rapat ni yang cikgu ajar ni. Nanti algebra lagi lah. Cikgu bukan semata-mata ajar algebra. Cikgu akan ajar kamu cara nak guna algebra. Kamu bayangkan seorang polis, kalau dia tak tahu cara nak guna pistol, orang tak takut. Tapi bila dia tahu cara nak guna pistol, orang takut. Sebab apa? Sebab nanti kena tembak. Macam tu juga dengan algebra. Kamu dah power dah algebra, tapi tak tahu bila nak guna. Jadi bila kita tak tahu bila nak guna, kamu tak boleh aplikasikan dalam menyelesaikan masalah. Jadi siapa yang dah masuk kelas Cikgu Faris, dia level up sikit. Okey. Jadi kita akan teruskan kepada kelas kita untuk hari ini. Sebelum tu, suara cikgu jelas ke? Ada tersekat-sekat ke? Jelas. Okey. Okey. Baik. Okey, jadi hari ini kita sambung kita punya bab. Skrin cikgu dah boleh nampak ke skrin cikgu? Boleh. Okey, jadi kita hari ni kita masuk kepada bab 1 iaitu pola dan jujukan. Pola dan jujukan. Pola nama English je. Kamu kan ada masalah sikit kan. Pola ni adalah pattern. Jujukan ni adalah sequence. Jadi pola ataupun nama pattern ni kita dah belajar semalam. Hari ini kita nak belajar apa tu jujukan dan apa tu sequence. Padahal benda sama je, cuma translate je. Okey, apa tu jujukan? Tu kita nak belajar hari ini. Okey, jadi sebelum cikgu masuk kepada kita punya jujukan, kita akan latih, kita akan kukuhkan kita punya pola. Sebab apa? Senang cerita dia macam ni. Siapa yang faham pola, dia faham jujukan. Itu je. Sebab dia berkait. Sebab dia berkait. Okey. Kalau dia tak berkait, dia tak bagi nama bab ni pola dan jujukan. Kalau dia tak berkait, dia bagi bab 1 pola, bab 2 jujukan. Jadi disebabkan dia berkait, dia gabungkan satu bab. Okey. Jadi kita tengok kepada latihan tambahan yang cikgu bagi. Latihan tambahan ni kita akan selesaikan. Okey, siapa yang dah buat boleh check Okey, untuk latihan ni cikgu akan selesaikan. Cikgu akan selesaikan. Okey, nombor 1. Pola terjadi kepada dua benda. Yang pertama pada nombor. Yang kedua pada objek. Sekarang soalan yang pertama dia tanya tentang objek. Okey. Jadi tandakan right untuk menunjukkan rumusan tentang pola tu. Jadi dekat sini nombor dia ada tunjuk bulatan. Bulatan pertama, bulatan kedua, ketiga dan keempat. Jadi dekat sini mana satu jawapan dia? A1 ke A2? A1. Pandai. A1. Menambah satu bulatan kepada corak sebelumnya. Nampak? Dia ada satu bulatan, lepas tu dia ada dua bulatan. Lepas tu dia ada tiga bulatan. Maksudnya kita tambah satu bulatan. Selesai satu A. Senang je. Senang je. Okey. Kemudian B. Okey, tengok kepada bentuk segitiga dekat B. Okey, kita ada dua segitiga dekat sini. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 segitiga dekat sini. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segitiga dekat sini. Cikgu nak tanya kamu jawapan dia B1 ke B2? B1. Ya, pandai. B1. Okey, bagus. Sebab apa? Sebab menambah 3. Nampak? 2 bila ditambah dengan 3 dapat 5. Okey. Ini 8, sorry.
Ni 8. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan proceed kepada soalan yang seterusnya. Ini 8 Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan C. Okey, dekat sini ada 3 titik. Dekat sini ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, dekat sini ada 12 titik. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu, daripada bentuk objek ni, jawapan dia C1 ke C2? Bagus. C2. Maksudnya kat sini kamu boleh cuba dan uji. Kalau kita cakap menambah 3 titik, okey betul tambah 3 dapat 6. Tapi masalahnya 6 ni bila tambah 3 patutnya dia dapat 9. Tapi dia dapat 12. Jadi nombor 1 tu salah. Jadi darab 2. 3 darab 2 dapat 6. 6 darab 2 dapat 12. Ni jawapan dia. Cek dengan apa yang kamu dah selesaikan. Okey, habis dekat situ. Okey, kita pergi kepada soalan D. Okey, pola untuk bentuk sekarang ada 1 segi 4, ada 3 segi 4, ada 5 segi 4. Okey, jawapan dia D1 ke D2? D2. D2 ke D1? Okey, jawapan dia adalah D1. Menambah 2 segi 4. Kalau kenapa D2 salah? Kalau cikgu cakap darab 3, oh betul dah. 1 darab 3 dapat 3. Tapi 3 darab 3 tak dapat 5. Dia dapat 9. Jadi D2 ni dah salah. Jawapan dia D1. Habis dekat situ. Okey, selesai. Okey, kemudian okey, ni cikgu pergi laju-laju sikit tau sebab cikgu assume kamu dah selesaikan tau. Okey, nombor 2. Padankan pola set nombor dengan rumusan tentang pola tu. Okey, jadi cikgu nak ulang balik apa yang cikgu ajar semalam. Okey, soalan A. Cikgu tengok soalan A, cikgu susun 1, 7, 13, 19, 25 dan seterusnya. Nombor dia meningkat ke menurun? Cikgu nak tanya, nombor dia meningkat ke menurun? Naik. Meningkat. Bila meningkat, dia ada 2. Sama ada dia dalam keadaan tambah ataupun darab. Jadi kamu tengok dekat sini. Dia ada tambah, dia ada darab. Jadi kita kena tengok. Nombor 1 dengan 25. Jarak dia tak besar. Jadi bila jarak dia tak besar, maksudnya kita nak pakai tambah ke darab? Tambah. Kita pakai tambah. Jadi dekat sini ada 1 je tambah, iaitu kita tambah 6. 1 tambah 6 dapat 7. 7 tambah 6 dapat 13 dan seterusnya. Jadi nombor 2A adalah yang itu. Okey. Kemudian kita pergi kepada B. 5, 10, 20, 40, 80. Okey. Dia menurun ke meningkat? Meningkat. Okey, meningkat. 5 nak pergi kepada 80. Perubahan besar ke perubahan kecil? Besar. Jadi dekat sini kita pakai darab. Jadi dekat sini ada 1 je cakap pasal darab. Darab 2. 5 darab 2 dapat 10. 10 darab 2 dapat 20. Dan seterusnya. Okey. Kita pergi pula kepada C. 43, 40, 37, 34, 31. Meningkat ke menurun? Menurun. Kalau menurun ada 2 operasi sahaja. Apa operasi tu? Tolak dengan bahagi. Tolak dengan bahagi. 43 dengan 31. Perbezaan dia jauh ke dekat? Dekat. 43 dengan 31 tak jauh pun. Jadi dekat situ kalau dekat kita pakai tolak ke bahagi? Tolak. Jadi dekat sini kita pakai tolak 3. 43 tolak 3 dapat 40. 40 tolak 3 dapat 37. Dan akhir sekali kita tinggallah bahagi. Bahagi dengan 2. 400 bahagi 2 dapat 200. Yang tu cikgu tak buat lah sebab dia tinggal 1 je. Okey, inilah jawapan 2A, B, C, D. Macam inilah soalan-soalan yang akan keluar dalam UASA kamu. Nanti kan periksa awal tahun kamu kena skor sebab cikgu dah ajar ni. Okey, habis. Okey. Okey, soalan nombor 3. Kita pergi kepada soalan nombor 3. 1 nak pergi kepada 9. Meningkat. Meningkat dia
Besar ke kecil? Kecil. Kecil. 1/9 tu dekat je. Jadi bila kecil kita pakai tambah. Tambah berapa? Macam mana nak tengok tambah berapa? Ambil Tambah nombor 2, dua. tolak nombor 1. Tambah 2. Kita dapat 2. Tambah Tambah 2 nombor sebelumnya. Itu maksud cikgu. Okey, nombor 2. Meningkat ke menurun dekat sini? Meningkat. Dekat dengan 10. Jauh ke dekat? Dekat. Tambah. Tambah berapa dekat sini? 2. Ya, tambah 2 nombor sebelumnya. Okey, yang ketiga. 1, 1, 2, 3, 5, 8. 1, 1, 2, 3, 5, 8 ni macam mana? Siapa boleh bagi tahu? Nombor yang diperoleh dengan menambah 2 nombor sebelumnya. Okey. Nombor Okey, itu nombor Fibonacci. 2. Kalau nombor 3 ni Nombor nampak macam mana kalau nombor Fibonacci. 3 ni? Nombor Fibonacci. Okey, pandai. Kan kita dah belajar semalam nombor Fibonacci. Okey. Jadi, okey cikgu tak faham lah. Okey, cikgu refresh. Cikgu refresh. Nombor Fibonacci. Jadi dekat sini 1, 1, 2, 3, 5, 8. Macam mana cikgu dapat 2? Cikgu tengok nombor apa cikgu dapat 2? Tambah 1. Ya, tengok nombor 2. 2 nombor dekat belakang dia. Ada 1 dengan 1. Maksudnya 1 tambah 1 dapat 2. Macam mana cikgu dapat 5? 2 tambah 3. Ya, 2 tambah 3 kita dapat 5. Itulah maksudnya nombor Fibonacci. Okey, habis. Okey, bagus. Jadi yang terakhir sekali kita pergi kepada B. Jadi dekat sini kita pergi kepada B. Okey, jadi dekat sini seterusnya padankan pola nombor. Okey, cikgu buat A, B, C. Rasa-rasa soalan nombor 1 ni jawapan dia A ke B ke C? C. 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 Nombor yang tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey. Jadi dekat sini apa yang cikgu nak nampakkan dekat sini adalah padankan pola set nombor yang berikut dengan rumusan. Bila dia cakap tentang rumusan, apa kesimpulan ni? Apa maksud rumusan? Rumusan ni maksudnya kesimpulan. Kesimpulan apa yang kita boleh simpulkan daripada nombor 1, 2, 3 tu. Okey. A dia salah sebab apa? 1, 3, 5, 7, 9 dia tak boleh bahagi tepat dengan 2. Jadi jawapan dia terus kita ambil kepada C. Itu jawapan dia. Kenapa tak boleh dibahagikan tepat? Kenapa? Sebab contoh kalau cikgu buat 3 bahagi 2, cikgu dapat perpuluhan. Jadi bila kita dapat perpuluhan, itu tak dikira sebagai tepat. Jelas ke semua? Untuk 1 C jawapan dia, boleh faham? Jelas. Boleh. 1 jawapan dia C. Sekarang ni nombor 2. Nombor 2 apa jawapan dia agak-agak? Boleh dipandai dengan menambah nombor sebelumnya. Ya, A ke B ke C? Boleh dibagi. Ya, nombor yang boleh dibahagikan tepat dengan 2. Jawapan dia A. Kenapa? Okey, kita ambil contoh 6. Kita ambil contoh 6. 6 bahagi 2 kita dapat 3. Jadi dekat sini bila kita dapat nombor bulat, maksudnya nombor tu bukan dalam keadaan perpuluhan atau bukan dalam keadaan pecahan, dekat situ tu maksudnya dia tepat. Kalau nombor tu dapat perpuluhan, maksudnya kita panggil dia tidak tepat. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, dan yang terakhir sekali adalah B. Ni nombor apa kat sini? Nombor apa namanya baru tadi kita buat tadi? Nombor Fibonacci. Okey, jadi itulah berkaitan dengan pola. Okey, jadi cikgu saja bagikan apa orang kata latihan tambahan supaya kamu faham betul-betul pola tu apa. Jadi bila orang cakap pola tu apa? Pola tu adalah perubahan. Contoh 5, 10, 15, 20. 5 nak pergi kepada 10,
tambah 5. Maksudnya pola ni adalah perubahan dari satu nombor ke satu nombor. Jelas ke semua untuk bahagian pola? Boleh faham? Boleh. Bagus. Kalau siapa-siapa ada nak tanya soalan, tanya tau. Okey. Hari ni kita nak masuk kepada sesuatu yang baru. Nama dia jujukan. Jujukan ni kalau orang Kelantan dia kata berjujuk. Jujuk. Jujukan kita kalau nak senang faham, jujukan ni diistilahkan macam beratur. Beratur. Bila orang beratur, maksudnya kita akan nampak satu barisan. Tapi tu barisan orang. Sekarang bila cikgu cakap jujukan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sequence. Jadi yang beratur tu adalah nombor. Nombor yang beratur. Maksudnya bila cikgu cakap nombor yang beratur, bila orang beratur, kita susun daripada tinggi ke rendah. Selalu macam tu lah. Yang rendah nak duduk belakang, yang tinggi nak duduk depan. Tapi hakikatnya beratur mesti disusun daripada tinggi ke rendah. Macam tu juga dengan nombor. Kalau cikgu cakap nombor, kita nak bagi dia beratur, kita kena susun ikut pola. Susun ikut pola. Kalau cikgu ulang kalau orang dia beratur, kita susun daripada tinggi ke rendah. Cikgu selalu marah orang dekat depan. Sebab apa? Sebab kalau orang beratur yang dekat depan tu, selalu yang tinggi. Kalau yang dekat belah belakang sekali, mesti yang paling rendah. Terbalik pula jadi. Okey, jadi dekat sini, kita nak bagi nombor tu beratur. Jadi bila nombor ni nak beratur, kita mesti susun. Susun dia mesti ikut pola. Apa maksud cikgu? Okey, jadi dekat sini, kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Kita nak tahu dia jujukan ataupun bukan jujukan, kita akan tengok kepada contoh yang cikgu tunjuk dekat depan. Ini salin tahu nota. Okey. Jadi soalan A ni nombor yang beratur. -10, -6, -2, 2 dengan 6. Okey, cikgu nak kamu kita dah buat latihan pola dah tadi. Cuba bagi tahu cikgu apa pola dekat soalan A. Apa pola dekat soalan A? Nombor 4. Tambah 4. Pandai. Untuk siapa-siapa yang tak tahu cara nak cari pola, pola ni kita pakai tolak dengan bahagi je. Ambil nombor depan, tolak nombor belakang. Jadi tolak 6, tolak 10. Jadi bila kita buat, tekan kalkulator, tolak 6, tolak 10, kita dapat 4. Maksudnya bila ke belakang dia tolak, ke depan dia jadi tambah 4. Ni jadi tambah 4. Ni jadi tambah 4. Ni jadi tambah 4. Jadi cikgu nak tanya dekat soalan A, pola dia semua sama tak? Sama. Sini tambah 4 perubahan dia. Sini tambah 4 perubahan dia. Sini tambah 4. Sini pun tambah 4. Jadi perubahan pola yang sama. Nampak ni cikgu tulis nota. Perubahan pola yang sama. Jadi bila kita dah susun ikut perubahan pola yang sama, maksudnya dekat sini nombor tu dah beratur. Nombor tu dah beratur. Tak ada panjang tinggi, tinggi rendah. Nombor tu dah beratur. Jadi bila nombor tu ada pola yang sama, ini dikira sebagai jujukan. Itu cara kita nak detect dia jujukan ataupun tak. Okey, soalan B. 4 nak pergi kepada 5, kena tambah berapa agak-agak? 4 nak pergi kepada 5. 1 cikgu. Okey, 5 nak pergi kepada -7, macam mana tu? Tolak 12. Ya. Tolak. Ambil -7, tolak dengan 5, kita akan dapat tolak 12. Maksudnya 5 nak pergi kepada -7, kita tolak 12. Okey, -7 nak pergi kepada 10, kita kena tambah berapa? 17. Kita kena tambah 17. Cikgu, macam mana cikgu dapat 17? Ambil nombor belakang, tolak nombor depan. 10 tolak nombor depan, nombor 10 tolak nombor belakang dia, -7.
Jadi dekat sini kamu tekan je kalkulator, kamu dapat 17. Tengok cikgu pakai tolak je dari tadi. Okey, jadi dekat sini apa yang kamu boleh perhatikan, pola dia tak sama. Tadi sini tambah 1. Tadi sini negatif 12. Sini pula tambah 17. Jadi susunan dia berterabur. Jadi bila kita nampak perubahan pola dia, perubahan pola berterabur, berterabur. Jadi dekat sini ini dikira sebagai bukan jujukan. Itu dulu. Cara kita nak tahu dia punya sequence, pattern dia mesti sama. Perubahan pattern dia mesti sama. Kalau kita tengok perubahan dia berterabur, pola dia berterabur, pattern dia berterabur, maksudnya itu bukan sequence. Itu bukan jujukan. Jelas ke semua soalan ni? Boleh faham? Jelas. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Muiz ada soalan ke? Muiz nak tanya cikgu? Oh, tak ada. Tak ada. Okey. Cikgu harap jelas. Jadi senang je kalau kita nak check tentang jujukan, kita kena tengok pola. Sebab tu cikgu ajar dulu pola, baru cikgu masuk jujukan. Jadi jujukan, pola dia mesti sama. Perubahan dia mesti sama. Okey, jadi dekat sini kita akan pergi kepada modul kita. Kita akan pergi kepada modul kita. Okey, daripada modul ni masing-masing kita boleh nampak dekat sini. Lengkapkan jujukan yang berikut. Cikgu akan ajar dulu. Bila dia cakap jujukan yang berikut, maksudnya satu benda yang kamu kena faham, kena save dalam kepala. Apa benda? Perubahan pola dia mesti sama. Nak gambar. Perubahan pola dia mesti sama. Okey, cikgu akan tunjuk satu contoh daripada cikgu punya nota. Okey. Okey, semua. Okey. Jadi cikgu nak ajar kamu nak buat latihan tu, kita akan isi tempat kosong. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Tengah tengok ke ni? Nak dengar suara sikit, tengah tengok ke? Ya. Bagus. Jadi cara kita nak isi kotak kosong dekat depan, cara kita nak buat, nak selesaikan jujukan dekat depan, yang pertama sekali kamu kena cari pola dia. Kamu kena cari apa pola perubahan dia. Cara nak cari pola perubahan, macam cikgu ajar semalam. Apa? Kita kena faham sama ada pola tu dia meningkat ataupun menurun. Meningkat ataupun menurun. Okey, kita tengok kepada soalan A. Soalan A ni 7 ke 13. Rasa-rasa dia meningkat ke dia menurun? Meningkat. Jadi dekat sini meningkat dia ada dua bahagian. Tambah dengan darab. Kalau dekat bahagian jujukan, kamu tak boleh nak tentukan dia tambah dengan darab. Sebab apa? Sebab kamu tahu nombor depan, tapi kamu tak tahu nombor belakang. Jadi caranya macam mana? Kita cuba satu-satu. Kita cuba satu-satu. 7 tolak 13. Ya, pandai. Jadi kita cuba satu-satu. Nak cuba yang tambah ni macam mana? Nak cuba yang tambah ke, nak cuba yang darab ke, kamu kena pakai formula yang cikgu bagi. Kalau dia dalam keadaan penambahan ataupun penolakan, kamu pakai nombor depan tolak nombor belakang. Nombor depan ni apa? 13. Nombor belakang ni apa? 7. Jadi 13 tolak 7. 13 tolak 7 dapat berapa semua? 6. Bagus, kita dapat 6. Maksudnya nombor ni dia meningkat sebanyak 6. Kita test. 7 tambah 13. 7 tambah 6. Kita dapat 13. Okey, 13. Okey, tak test lagi. 13 ni tambah dengan 6 lagi sekali. 13 tambah 6 dapat berapa? 19. Okey, kita dapat 19. Kita tak boleh confirmkan lagi.
Okey, 19 ni kamu kena tambah 6 lagi sekali. 19 tambah 6 dapat berapa? 25. 25. Kalau dekat sini dapat 25, baru kamu boleh declare yang pola perubahan dekat sini adalah tambah 6 nombor sebelumnya. Itu cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Jadi kita boleh selesaikanlah sebab kita dah jumpa pola dia. Pola dia tambah 6. Jadi 25 tambah 6. Tekan kalkulator dapat berapa? 31 tambah 6 dapat berapa? 33. Selesai soalan A. Susah ke senang? Senang. Okey, jadi cikgu bagi contoh soalan B pula. Cikgu bagi contoh soalan B pula. Okey, macam cikgu bagi tahu tadi, cari pola dia. Bila kita nak cari pola dia, yang pertama sekali kita tengok nombor dia meningkat ke menurun. Kita pergi kat soalan B, tengok 64 dengan 52 meningkat ke menurun tu? Menurun. Jadi bila dia menurun, kita pakai dua benda, tolak ataupun bahagi. Kamu jangan terus declare tolak. Kamu kena check dulu. Kamu kena periksa dulu. Jadi kita akan periksa tolak dulu. Walaupun di dalam keadaan tolak, tengok kepada yang warna biru. Walaupun kita nak check tolak, kita pakai nombor depan tolak nombor belakang juga. Macam ni juga. Nombor depan 13 tolak nombor belakang. Sama juga. Nombor depan tolak nombor belakang. 52 tolak 64. 52 tolak 64 dapat berapa? Negatif 12. Okey. Jadi dekat sini kita dapat negatif 12. Sebab itulah kalau kita nak check pola dia, kamu pakai tolak juga walaupun dia kat sini tambah, perubahan dia dekat sini tambah. Ni tambah 6, tambah 6, tambah 6. Walaupun dia tambah 6, kita nak check dia punya pola, kita pakai tolak juga. Jadi dekat sini negatif 12. Maksudnya perubahan daripada sini 88 tolak 12. 88 tolak 12 dapat berapa? 76. Okey, kita dapat 76. Okey, sekarang kita tak boleh confirm lagi pola dia negatif tolak 12 melainkan kamu dah check macam ni. 76 tolak 12 dapat berapa? 64. Kita dah tengok, dia dapat jawapan 64. Baru kamu boleh declare setiap perubahan dekat sini tolak 12. Jelas ke semua? Jelas. Bagus. Jadi dekat sini 52 tolak 12. 52 tolak 12 dapat berapa? 40. Okey, kita dapat 40. 40 tolak 12 dapat berapa? 28. Itu cara dia, kita nak cari dia punya pola. Lepas kita dah jumpa dia punya pola, baru boleh lengkapkan jujukan dia. Okey, semua jelas ke ni? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi ni nota dia. Tak kisahlah kamu nak check pola dia dalam keadaan tambah ke, dalam keadaan tolak ke, kamu kena ingat. Kalau kamu setkan dia dalam keadaan tambah, kalau kamu set dia dalam keadaan tambah atau tolak, cara nak check pola dia, kamu pakai tolak. Sini pakai tolak, nombor depan tolak nombor belakang. Okey, kalau dekat sini kita jumpa tolak 12 nombor sebelumnya. Okey, ni cikgu terus ajar. Kalau darab dengan bahagi ni macam mana? Okey, tengok betul-betul cikgu ajar. Okey, jadi kita akan pergi kepada darab dengan bahagi ni. Ada tak contoh? Tak ada lah contoh. Okey, cikgu akan pergi kepada tu tak apalah, nantilah tu. Okey, jadi berdasarkan penerangan yang cikgu dah ajar tadi, cuba selesaikan soalan A dan B dulu. A dan B. Cuba selesaikan A dan B. Rujuk
contoh cikgu buat, cuba selesaikan soalan A dan B. Boleh ke semua? Soalan ni sama pula dah. Soalan ni sama. Okey, cuba selesaikan juga A dan B. Cikgu buat soalan C cikgu. Soalan C buat juga. Soalan C buat juga. Cikgu nak tengok fokus tak fokus soalan A dengan B tu. Soalan yang sama ke ni? Sama pula dah. Tak apalah, cikgu cari soalan lain boleh ke? Cikgu cari soalan lain. Boleh. Lah tak Okey. apa. Itulah sama pula. Sorry. Okey, jadi kita akan cuba buat soalan dekat depan ni. Okey, cuba buat soalan A dengan soalan B yang dekat depan ni. Tersama. Sorry gang. Okay, ni cikgu padam. Kejap semua. Jangan risau, soalan banyak. Okay, kejap gang. Okay. Cikgu nak bagi kamu rujuk yang contoh cikgu buat tu. Okay, cuba selesaikan soalan A dan B. Salin dalam buku soalannya, senang je. Okay, cikgu bagi masa 3 minit untuk selesaikan. Siapa-siapa yang ada masalah, bagi tahu cikgu terus. Jangan diam. Ain Iman dapat jawab ke tak tu Ain Iman? Ya. Okey, bagus. Cikgu baca lah cikgu. Apa? Tengok kat depan macam mana cikgu selesaikan tu. Cikgu pakai tolak tahu dua-dua. Cikgu kalau dah siap hantar kat mana cikgu? Hantar dekat WhatsApp cikgu. Ada nombor WhatsApp cikgu? Ada cikgu. Okey ni 0113951821. Siapa yang tak faham ataupun perlukan bantuan, bagi tahu cikgu terus Lepas ni cikgu akan terangkan lain sekali. Buat je, cikgu akan tunjukkan jawapan dia Okey, cikgu dah dapat dah jawapan. Bagus. Okey, bagus Daniel, bagus Zarif, bagus Tengku Darwish. Uz dapat tak Uz? Ali Syahani dapat ke Ali Syahani? Yo. Naufal nyanyi lagu apa tu Naufal? Ke adik nyanyi? Okey, Aryan. Bagus. Erdina Rizkin. Muiz. Hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa lagi 1 minit. Hanis. Haris Amar.
Okey, hari ni cikgu tutup tau. Cikgu tutup terus bab pola dan jujukan. Jadi dekat sini kita belajar jujukan. Jujukan mesti mempunyai perubahan pola yang sama. Jadi soalan A dengan B, bila kamu nak selesaikan masalah jujukan ni tempat tau. Tempat ni kamu nak isi. Berapa jujukan kat sini? Berapa tempat ni? Jadi perkara pertama yang kamu kena buat, cari dulu dia punya pola. Sebab tu kita buat training dulu awal kelas tentang pola. Okey, Najmi. Bagus. Cikgu. Ya? Ada soalan? Yang B tak tahu nak buat macam mana. Oh, yang B tak tahu nak buat macam mana. Nanti cikgu ajar Dahsyat. Natania. Oh, Natania. Okey, bagus. Kan ni ke cikgu? Anas Akif. Bagus, Anas Akif. Cikgu baca je tau WhatsApp-nya. Cuma kamu bayang lah. Cikgu. Nanti cikgu reply lah. Okey, bagus. Okey. Jadi Adli. Adil ke Adli ni? Adli. Assalamualaikum cikgu. Saya tahu hok satu je. Okey, tak apa. Cikgu akan tunjukkan Okey, jadi semua cikgu akan mula selesaikan soalan A. Boleh ke cikgu mula buat soalan A? Boleh. Okey, jadi tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Jadi dekat sini kita akan selesaikan soalan A dulu. Kita akan selesaikan soalan A. Okey, jadi cikgu akan buat satu-satu ni. Okey. Jadi soalan A ni dia bercakap tentang jujukan. Jujukan tu maksudnya dia mempunyai pola perubahan yang sama. Maksudnya daripada nombor pertama nak pergi kepada nombor kedua, perubahan dia sama. Daripada nombor kedua nak pergi nombor ketiga, perubahan dia sama. Dan seterusnya dia mesti mengalami benda yang sama. Okey, jadi ikut step daripada cikgu Step yang pertama, kamu kena tengok nombor tu meningkat ke menurun. Cara dia kamu tengok nombor apa yang ada. Nombor yang ada ni meningkat ke menurun? Menurun. Okey, pandai. Meningkat? Meningkat ke menurun? Menurun. Okey. Nombor ni dalam keadaan menurun. Sampai situ dulu. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Kalau menurun, operasi yang terlibat ada dua. Sama ada dia dalam keadaan tolak ataupun dia dalam keadaan bahagi. Ya. Jadi, kamu tak boleh declare dulu dia tolak ke dia bahagi. Kita kena uji satu-satu. Kita kena test power satu-satu. Jadi, soalan A, kita buat tolak dulu. Cara nak buat tolak. Kalaulah dia dalam keadaan tolak ataupun tambah, kita uji guna tolak. Uji guna tolak. Maksudnya apa? Nombor depan tolak nombor belakang. 28 depan, 34 belakang. Maksudnya dekat sini kita ke belakang. Kita ke belakang. Jadi 28 tolak 34. 28 tolak 34 dapat berapa? 22. Negatif 6. 32? 28 tolak 34 dapat berapa? 22. Negatif 6. Negatif 6. Maksudnya perubahan daripada 28 nak pergi kepada 34 negatif 6. 6 tu yang kamu akan guna. 6 ni akan menjadi indikator kita. Contoh, 34 ni nak pergi ke 28. Jadi dekat sini kita tolaklah 6. 34 tolak 28. Silap. 34 tolak dengan 6. Kita dapat berapa? 34 tolak 6. Cuba test. 34 tolak dengan 6. Dapat berapa? 28. 28. Nampak kan dia dah dapat 28? Tapi kita tak boleh declare lagi jawapan kita betul. Kita kena test. Dapat tak 16 ni? Okey, tengok. Dekat sini kita tolak 6 lagi. 28 tolak dengan 6. 28 tolak dengan 6. Dapat berapa? 22. Okey, 22. Okey, kita ni tengah berdebar ni. Nak tahu jawapan kita betul ke tak?
22 tolak dengan 6. 22 tolak dengan 6 dapat berapa? 16. 16. Jadi bila kamu dah dapat 16, maksudnya pola kamu betul. Jadi bila betul, sini pun kamu pakai tolak 6, sini pun kamu pakai tolak 6. Jadi 16 tolak 6 kita dapat 10, 10 tolak 6 kita dapat 4. Ini jawapan A kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Kita nak pergi pula kepada soalan B. Dah salin ke belum ni? Dah salin. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Masing-masing boleh proceed kepada soalan B. Okey, untuk soalan B dekat sini, kita gunakan apa yang ada. 32, 16, kotak 4. Jadi dekat sini kita tengok dia menaik ke menurun? Dia menaik ke menurun? Okey, pandai, dia menurun. Kalau dia menurun, sama ada dia dalam keadaan tolak ataupun dia dalam keadaan bahagi. Kita kena check dua-dua. Jadi dekat sini kita pakai tolak dulu. Kita tak cakap kena tolak. Kita ikut step. Kita uji dia guna tolak. Jadi kalau kita nak pakai tolak, kamu kena ambil nombor depan tolak nombor belakang. Nombor depan 16. Tolak nombor belakang. 16 tolak 32 dapat berapa semua? Negatif 16. Okey, kamu akan dapat negatif 16. Okey, sekarang ni kamu akan cuba perubahan pola dia adalah dengan tolak 16. Okey, 32 tolak 16. Okey, dah betul dah. Kita dapat 16. 16 tolak 16. 16 tolak dengan 16 dapat kosong. Kosong tolak 16 dapat berapa? Kosong tolak 16 dapat berapa? Negatif 16. Negatif 16. Tapi jawapan dia tulis 4. Maksudnya pola dia bukan negatif 16. Jadi dekat situ, okey, pandai. Jadi dekat situ kita kena gunakan pembahagian. Jadi tolak tak boleh pakai. Kita kena guna bahagi. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jelas. Boleh. Okey, bagus. Jadi untuk bahagi, cikgu akan ajar kamu. Untuk bahagi dekat sini, kita ambil nombor besar bahagi nombor kecil. Untuk bahagi ambil nombor besar bahagi nombor kecil. Kita tengok yang sebelah-sebelah dia. 32 dengan 16. Mana lagi besar? 32 bahagi 16. 32 bahagi 16 dapat berapa? 2. Okey, 2. Maksudnya kita kena gunakan 2 ni sama ada dia dalam keadaan darab 2 atau bahagi 2. Kan nombor ni menurun. Jadi bila dia menurun, kita pakai bahagi 2. Jadi bila kita pakai bahagi 2, 32 bahagi 2 dapat 16. 16 bahagi 2 dapat berapa? Dapat 8. 8 bahagi 2 dapat berapa? 4. Jadi pola dia dekat sini adalah bahagi 2 nombor sebelumnya. Jelas ke? Boleh faham? Kita nak selesaikan yang 2 kotak kat belakang. Kalau dia ke sana dia bahagi, maksudnya kalau dia ke belakang dia darab. Jadi 32 darab 2. 32 darab 2 dapat berapa? 64. 64. 64 darab 2 dapat berapa? 128. Inilah jawapan dia. Susah ke senang?
Senang. Senang. Tahu step senang. Tahu step tak ada masalah. Kamu boleh selesaikan. Tak kisah nombor tu dalam keadaan pola dia tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, ingat tips daripada cikgu. Okey, cikgu bagi nota Kalau kita nak cari pola. Okey, Iman. Thumbs up sikit Iman. Okey, kalau kita nak cari pola, kamu kena tengok dia meningkat ataupun menurun. Tengok ni Pola ni datang dalam keadaan dua keadaan. Ni nota yang semalam cikgu bagi. Cuma ni cara nak cari pola tu takut cikgu terlupa, cikgu tak bagi lagi. Satu, dia meningkat. Kalau dia meningkat, dia boleh datang dalam dua keadaan. Tambah dengan tolak. Kalau dia dalam keadaan lagi satu menurun, dia datang dalam keadaan darab. Ni darab, ni tolak dan bahagi. Okey, sampai sini jelaskan semua, boleh faham? Boleh. Okey. Kalau untuk cek perubahan dia penambahan dan penolakan, nombor depan tolak nombor belakang. Ini dia tips dia. Tak kisahlah dia dalam keadaan tambah ke dia dalam keadaan tolak, sama je. Tapi kalau kita nak cek dia darab berapa ataupun bahagi berapa, kita ambil macam ni. Nombor nom ni nombor bukan nom apa nombor besar bahagi nombor kecil. Ini cara kita nak cek dia. Jadi dekat darab pun sama macam tu, dekat bahagi pun sama macam tu. Ini dia punya tips kita nak cek pola dia apa. Cikgu, kenapa cikgu asyik cakap pasal pola, tak cakap pun pasal jujukan? Sebab kalau kamu tak jumpa pola, kamu tak boleh selesaikan masalah jujukan. Okey, dah salin ke belum? Dah. Okey. Dah. Oh, tengah salin okey. Salin dulu. Jadi bila dah masuk sekolah nanti, tunjuk kat cikgu sekolah kamu, ni nota daripada cikgu Aman. Dah. Okey, habis. Sampai sini jelas ke semua? Jelas. Okey. Jelas. Seorang je jelas, cikgu nak dengar suara Jelas. sikit. Jelas. Jelas. Sangat jelas. Okey, bagus. Cikgu suka. Jadi guna tips ni. Guna tips tu yang cikgu bagi. Okey. Jadi daripada tips yang cikgu bagi, cikgu nak kalau kamu jelas cuba selesaikan soalan C. Cuba selesaikan soalan C. Ini dia soalan C. Sekarang kita pakai desimal. Alamak. Benda sama je, Apa ni? Soalan A, soalan B cikgu dah ajar. Soalan C ni, soalan C kalau dia tak ada nombor sebelah-sebelah nak buat macam mana? Tu cikgu tak ajar lagi. Buat tengah buat ke tu? Tengah mencuba ke? Ya. Okey. Okey. Dah siap cikgu. Oh dah siap dah siap hantar kat cikgu. Wow, power. Uish, lagu tu main gitar tu. Main gitar pakai nyamuk tu.
Cikgu bagi masa Cikgu bagi masa. Cuba buat. Cuba buat dulu. 0.07. Tengku Darwish. Bagus Tengku Darwish. Kena bagi tahu cikgu dulu Kena bagi tahu cikgu apa pola dia. Apa pola dia sekali. Bagi tahu cikgu berapa pola yang dapat. Haris Amar. Bagus. Okey, bagus. Amira Batrisha dapat ke? Dapat Okey. Ya, pandai. Bagus. Oh, daripada 200 orang ni, cikgu dah dapat dah. Berapa orang dapat buat? Okey, cikgu bagi masa lagi. Cikgu nak kira. Bentar, Okey. cikgu. Sebentar. Okey. Okey, dah dapat. Anas dapat. Daniel dapat. Tengku Darwish dapat. Haris Amar dapat. Baru 4 orang? Okey, Ammar Syamsuri. Bagus, Ammar. Jangan risau tak dapat tak apa, cikgu tolong nanti. Cikgu tolong. Jangan risau cikgu tolong. Ya, saya Izzah. Silap tu. Okey, pandai. Okey, jangan risau semua. Cikgu risaulah cikgu, saya tak dapat. Jangan risau. Silap. Ya, silap nanti cikgu ajar Saya tak dapat cikgu. Tak apa nanti cikgu buat. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ni hasil kerja saya. Bagi tahu pola dia. Berapa pola dia? Okey, cikgu bagi masa 2 minit je tau. 1 minit lagi. Nanti kan tak habis cikgu ajar. Ya, Harith. Pandai. Okey, cikgu. Ahmad Zarif. Alamak, ada baru lebih kurang 20 orang ni dapat ni. Mana yang lain ni? Dah boleh ke cikgu mula buat? Ke nak masa lagi? Nak masa lagi ke nak mula cikgu buat? Nak masa lagi. Nak masa lagi. Okay. 1 minit je tau 1 minit lagi. Pola, okey. Silap. Silap Arif.
Fatin. Ya, pandai. Hai, silap. Soalan ni yang kamu jawab ni ada dalam soalan orang ujian untuk ambil SPA. Ujian SPA ni adalah siapa nak masuk kaki tangan kerajaan. Siapa nak masuk kaki tangan kerajaan. Tak kisahlah dia nak jadi apa. Dia nak jadi polis ke, nak jadi selalunya grade 41 lah. Grade 41 dia akan ada soalan macam ni. Betul-betul. Soalan SPA kamu boleh Google. Soalan yang mana level-level orang dah habis belajar. Cikgu tak faham kenapa soalan ni ada dalam buku teks form tu. Tapi tak apalah. Disebabkan ada, cikgu kena ajarlah juga. Okey. Jadi janganlah down. Cikgu, saya sedih lah. Saya tak dapat. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Cikgu ajar satu-satu. Okey. Ya. Pandai Rabiatul. Ya, betul. Okey, dah semua boleh ke cikgu nak mula buat kat depan? Mana orang tengah buat lagi ke? Okey. Boleh. Okey. Dari tadi cikgu bagi contoh. Ni contoh cikgu bagi kan. Ada dua nombor. Jadi bila dia ada dua nombor, kita boleh terus uji dia. Ni ada dua nombor sebelah dia. Ni ada dua nombor sebelah dia. Tapi kalau dia ada dua nombor sebelah dia, kamu boleh pakai ni. Kamu boleh pakai direct terus, tak ada masalah. Tapi sekarang ni kita nak cuba buat soalan C yang mana soalan ni dia tak ada nombor sebelah dia. Bila tak ada nombor sebelah dia, automatik kamu tak boleh nak pakai tips-tips yang cikgu bagi ni. Jadi boleh ke cikgu nak mula buat ni? Nak dengar suara sikit? Boleh. Boleh. Baik. Kalau begitu. Okey, kita akan pergi kepada soalan C. Okey, soalan C. Yang pertama sekali, kamu kena tanya diri kamu. Step pertama tak akan berubah. Dia meningkat ke menurun? Cikgu nak tanya, dia meningkat ke menurun? Meningkat. Ya, dia meningkat. Nombor dia makin besar. Nombor dia makin besar. Daripada 0.07 jadi 1.12 jadi 17.92. Dia meningkat. Jadi dia meningkat, kamu kena faham. Dia ada dua benda je kamu kena pakai. Sama ada dia dalam keadaan tambah ataupun dia dalam keadaan darab. Cikgu, macam mana nak pakai tambah dengan darab? Cikgu tak boleh nak tentukan lagi dia tambah ke darab. Kita kena uji satu-satu. Cikgu tak ambil masa lama. Tak, sebab apa? Sebab dekat sini kita dah boleh terus potong tolak dengan bahagi. Just uji, tambah dan darab sahaja. Okey. Jadi dekat sini cikgu buat uji. Uji ni maksudnya cikgu nak uji lah. Buat eksperimen. Uji kepada tambah. Okey. Tengah fokus ke? Cikgu kalau boleh cikgu nak semua salin. Tengah fokus ke? Ya. Okey, baik. Okey, kalau kita nak uji tambah, dia tak ada nombor dekat sebelah dia. Kamu ambil 1.12, kamu boleh terus tolak dengan 0.07. 1.12 tolak terus dengan 0.07. Sekarang kita tekan kalkulator. Ni sekarang kita nak uji dia tambah. Kita nak uji dia tambah. Jadi bila 1.12 tolak 0.07. Tolak 0.07. Kita dapat 1.05 tau. Kita dapat 1.05. Betul. Okey, 1.05 ni tambah tau, ni tambah. Jadi bila kita dapat 1.05, kamu kena faham. Perubahan dia adalah sebanyak 2 kali. Maksudnya 1 kali, 2 kali. Jadi 1.05 kamu kena pecah pula kepada 2 bahagian. Supaya kamu dapat bagi sama rata. Jadi dekat sini 1.05 bahagi 2. 1.05
bahagi 2 dapat berapa? 0.525. Maksudnya kita tengah uji tau. Cikgu tak cakap betul lagi. Cikgu tak cakap betul atau salah. Cikgu tengah uji daripada segi penambahan. Jadi 0.525 tu adalah kes kat mana cikgu assume dia dalam keadaan tambah. Maksudnya apa? Maksudnya daripada 0.07 nak dapat kotak yang seterusnya tambah sebanyak 0.525. Sebab tu Hadian dapat 0.525. Jadi dekat sini kita tambahkan. Kita nak cek betul ke tak? 0.07 tambah 0.525 kita dapat 0.595. Okey. Jadi dekat sini kita nak cek. Tengok kepada tanda yang warna merah. Kita nak cek betul ke pola dia menambah sebanyak 0.525. Jadi kita pergi ke sini. Ambil 0.595 tambah 0.525. Dapat berapa semua? 1.12. Okey. Jadi dapat berapa? 0.595 tambah 0.525. Dapat berapa? 1.645. 1.12. 1.12. Dah dapat betul dah? Okey, kita nak cek lagi. Okey, kita terus lagi. Tambah 0.525. Okey, cuba tekan. 1.12 tambah 0.525. Oh, sorry. Cikgu kurang dengar tadi. 1.645. Okey, kita nak cek lagi. Tambah 0.525. Okey, cuba tambah dapat berapa? Tak cukup. 2.17. Kita dapat 2.17. Jadi kita punya soalan ni tak sama sepatutnya 2.17. Jadi dia tunjuk 17.92. Jadi dekat sini pola dia bukan tambah 0.25. Maksudnya kita tak guna tambah dekat sini. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, comparekan cara cikgu guna bahagi. Cara cikgu guna darab. Dekat atas, ni kamu pakai tahun depan. Kamu kena salin elok-elok. Okey, dekat atas cikgu pakai tambah. Kenapa? Sebab dia meningkat. Meningkat ada tambah dengan darab. Jadi dekat belah bawah cikgu pakai darab. Kita nak uji dia dalam keadaan darab pula. Jadi tengok betul-betul. Tengok betul-betul semua. Okey, cara dia. Kalau darab, nombor besar bagi nombor kecil. Tak ada pun sebelah-sebelah. Tak apa. Ambil 1.12 bahagi 0.07. Jadi dekat sini 1.12 bahagi 0.07. Tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? 16. Okey, kita dapat 16. 16. Okey, bagus. 16. Okey, bila kita dapat 16, maksudnya perubahan daripada 1.12 ke 0.07 adalah sebanyak 16. Fahamkan elok cikgu slow-slow je ni 16. Maksudnya kita kena fikir macam mana nak pakai 16. Jadi dekat sini perubahan dia adalah darab tau, adalah darab. Jadi kamu jangan bahagi 2. Kamu nak kena bahagi sama rata 16 tu. Kalau dekat tambah, cikgu tengok kalau dekat tambah, kita nak bahagi sama rata, kita pakai bahagi 2. Tapi dekat darab, 16 ni nak bahagi sama rata, dia kamu kena pakai punca kuasa. Sebab apa? Sebab dekat sini, kita nak cakap daripada 0.07 pergi ke 1.12 adalah 0.5 tambah 25 tambah 0.525. Jadi dekat sini kita nak cakap darab berapa daripada 0.07 nak ke 1.12. Kita ada 16. Dia darab 16. Dia darab 16. Jadi cuba kamu tekan punca kuasa 16 dapat berapa?
4. Okey, punca kuasa 16 kita dapat 4. Maksudnya bila kita dapat 4 daripada sini 1.12 kita tadi darab tau. Okey, kita uji bahagian. Kalau kat sini kita buat bahagi 4. 1.12 bahagi 4. 10.07 bahagi dengan 4. Kalau kamu tak faham kat sini, cikgu ajar. Tak payah yang tu. Okey, tengok bila kita dah dapat 4 kat sini, kan kita tengah uji darab. Maksudnya kita ke depan darab 4. Okey, cuba tekan kalkulator. 0.07 darab 4 dapat berapa? 0.28. Okey, 0.28. Okey, 0.28 darab 4 dapat berapa? 1. Okey, dapat 1.12. Okey, darab 4 lagi sekali dapat berapa? 4.48. 4.48. Okey, darab 4 lagi sekali dapat berapa? 17.92. Kita dapat 17.92. Maksudnya dekat sini pola perubahan dia adalah darab 4 nombor sebelumnya. Boleh faham ke semua? Boleh. Kenapa kita buat punca kuasa ni? Punca kuasa ni adalah untuk kita bahagi sama rata. Untuk kita bahagi sama rata. Maksudnya apa? Maksudnya nak dapat 16 ni adalah hasil daripada 4 darab 4. Kamu boleh tekan kalkulator 4 darab 4. Kamu akan dapat 16. Ini kalau ke atas, kenapa pakai bahagi cikgu? Kenapa tak pakai punca kuasa? Bahagi dekat sini maksudnya 1.05 bila dah dibahagikan 2, 1.05 datang daripada 0.525 tambah 0.525. Itu maksud cikgu. Maksudnya kita kan langkah satu kotak. Jadi kita kena, kalau dekat tambah kita buat bahagi. Kalau dekat darab kita buat punca kuasa. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Salin kemas tau ni. Ni nak pakai ni tahun depan. Siapa yang terlupa step ni nanti hilang markah UASA nanti. Okey, siapa yang tak dapat salin? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Kenapa tu? Lama. Baru saya Okay. Kalau ada soalan nak tanya, tanya je tau. Tapi step ni kamu kena ingat. Step ni cikgu buat sendiri. Tak ada dalam buku teks. Kamu boleh buka buku teks nanti tahun depan. Kamu tak jumpa step ni. Step ni cikgu buat sendiri. Dah salin ke belum? sudah. Okey. Jadi yang cikgu ajar dekat depan ni, dia boleh aplikasikan juga kalau dia dalam keadaan tolak ataupun dalam keadaan bahagi. Step dia sama sahaja. Step dia sama sahaja. Jadi sebenarnya macam mana cikgu dapat step ni? Okey, yang pertama sekali cikgu mengajar form 4, form 5. Cikgu dulu cikgu berhenti dah mengajar Mahat Tafiz. Jadi bila cikgu dah mula mengajar fast track tau, cikgu mengajar fast track. Cikgu mengajar pelajar yang daripada form 1, form 3 dia tak belajar. Dia terus masuk form 4. Jadi sebab itulah cikgu cari cara paling ringkas cikgu boleh ajar dia supaya dia boleh faham. Jadi tapi dengan syarat dia kena salin nota yang cikgu tunjuk. Okey semua, boleh kita proceed kepada soalan yang seterusnya? Boleh. Okey. Boleh. Salin tau, ni penting tau. Okey, habis dah. Okey, jadi dekat situ bila cikgu nak suruh kamu lengkapkan pola, lengkapkan jujukan. Bila ada soalan, lengkapkan jujukan berikut. Pertama sekali cari pola dia. Dan bila dia mention tentang pola, dia mention tentang jujukan, setiap pola mesti perubahan yang sama. Kalau dekat sini tambah 2, sini pun tambah 2, sini pun tambah 2. Jangan lain-lain. Sebab apa? Sebab kalau lain, maksudnya itu bukan jujukan. Habis dekat situ. Okey. Jadi kita proceed kepada soalan yang berikutnya.
Tadi kita buat satu soalan yang mana kita kena cari pola. Tapi dekat sini dia suruh lengkapkan jujukan ni. Jadi senang sahaja. Bila dia dah bagi pola, kita just pakai kalkulator sahaja. Contoh, dia bagi pola menolak 4 dari nombor sebelumnya. Dia dah bagi tolak 4. Bila dia dah bagi tolak 4, kita buat 96 tolak 4, kita dapat 92. 92 tolak 4, kita dapat 88. 88 ni nak pergi sini mesti tolak 4 juga. Kita dapat 84. 84 tolak dengan 4, kita dapat 80. Dan akhir sekali 80 tolak dengan 4, kita dapat 76. Jadi yang ni senang. Sebab apa? Sebab dia dah bagi pola. Dia dah mention tentang pola. Jadi kita akan proceed kepada 2 soalan. Berdasarkan soalan B dengan soalan C, yang cikgu terang soalan A tadi, cuba selesaikan soalan B dan soalan C. Okey. Okey, cuba buat. Hantar ke cikgu? Hantar. Mengurangkan ni maksudnya tolak tau. Tolak. Kalau bahagi dia cakap bahagi. Mengurangkan 8 daripada nombor sebelumnya. Maksudnya tolak 8. Sorry lah sebab cikgu kena bagi tahu sebab cikgu ada yang ambil DLP kan. Okey, cikgu nak semua orang betul yang ni. Tadi soalan susah ramai dapat jawab. Kenapa soalan senang ni ramai tak dapat jawab? Ada tahu salah tau soalan ni. Ada salah juga. Cikgu pun pening . Okey, cuba selesaikan soalan B dan soalan C. Cikgu, Ya? yang soalan C tu mengurangkan tu tolak kan? Ya, tolak 8. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Siap ada cikgu. Siap dah? Siap hantar kat cikgu . Baik. Selamat. Siap. Siap. Okey, hantar kat cikgu. Cikgu nak semua betul tau. Jangan salah tau ini. Okey, bagus. Aimi Khairin. Hafiz Fawaz. Cikgu baca je tau chat sorang-sorang. Sebab itulah cikgu boleh, kalau siapa-siapa ada soalan, cikgu nak sangat semua orang tanya terus dekat WhatsApp. Sebab cikgu baca. Bukan cikgu tak baca. Jadi daripada soalan tu sebenarnya dia boleh jelaskan. Cikgu mungkin ada yang benda yang kecil-kecil cikgu tak explain. Jadi bila ada kawan tanya soalan, cikgu boleh jawab. Biar semua orang boleh dengar. Kamu dapat faham tau yang tu? Okey. Okey, Anas Akif. Hantar kat cikgu. Widawahida. Kenapa call cikgu tu? Nur Irfan, Irdina Riztin. Bagus. Betul tak kalau saya buat macam ni cikgu? Sekejap Iya, betul. Sudah siap. Okey, bagus. Apa nama ni? Adli. Bagus Adli. Cikgu kan sangat-sangat terkesima lah bila pelajar dia hilang markah masa UASA. Nak jawab soalan ni dia hilang markah. Sebab cikgu rasa bila kita berhadapan dengan soalan ni kita boleh skor. Kita boleh dapatkan markah yang banyak.
Cikgu ada apa? Marking kertas. Marking kertas anak murid cikgu kan. Cikgu marking kertas, cikgu tanya masa-masa dia jawab exam, cikgu tanya, mana kalkulator? Nama dia Iman, kebetulan nama dia Iman, tapi Iman ni lelaki lah. Iman, mana kalkulator? Cikgu, dia kata, tak apa cikgu, saya congak. Form 2. Tak apa cikgu, saya congak. Oh yo, power je Iman. Okey, nanti cikgu nak semak Time cikgu semak kertas dia punya markah cikgu boleh congak. Maksudnya cikgu tak payah pakai kalkulator pun. Sikit sangat markah dia. Cikgu siap balik. Oh, 1 tambah 1, 2, 3. Okey, cikgu terus bagi. Jadi, mulai daripada sekarang, kamu kena belajar pakai kalkulator. Kena belajar pakai kalkulator. Cikgu, Ya? izinkan saya beri tandas. Okey. Bagus. Beradab. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, semua. Habis dah masa yang diberikan. Boleh cikgu proceed ke soalan yang seterusnya. B dan C. Cikgu. Wafiq Ya. Tengah buat lagi ke? Ya, Iman. Kenapa Iman? Dah siap dah. tak. Hantar. Boleh. Okey. Dah siap dah. Okey, jadi cara nak pakai kalkulator soalan macam ni nak bagi cepat. Kamu dah tahu dia punya pola darab 3. Jadi maksudnya kamu tekan 7 darab 3 tu sekali je. 7 darab 3. 21. Okey, dalam kalkulator tu kamu tak payah nak tekan 21 darab 3. Tak payah. Kamu terus tekan darab, dia akan buat macam ni. Answer darab 3. Kamu terus dapat 63. Kamu just terus tekan darab 3. Maksudnya kita nak bagi tahu 63 tu darab 3. Jadi kita dapat 189. Tak payah nak tulis 189 darab 3. Tulis je. Tadi kamu dapat kan? Okey, darab 3. 567. Ya, 567. Bagi sama dengan Okey, cikgu. jadi kita darab 171. Habis dah. Okey, soalan B dah selesai. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan C. Mengurangkan. Maksudnya kita kurangkan 8. Maksudnya dekat situ tolak 8. Okey, jadi dekat sini 21.3 tolak 8 kita dapat 13.3. Tolak 8 kita dapat 5.3. Pandai. Tolak 8 Negatif 2.7. Okey, pandai. Tolak 8. Negatif 10.7. Ya. Tolak 8 lagi sekali. Negatif 18. Ya, inilah maksud dia jujukan. Inilah maksud dia jujukan. Okey ke setakat ni? Susah ke senang semua? Senang. Okay. Bagus. Macam tu lah. Okey, jadi kita akan proceed kepada pembelajaran yang seterusnya. Ini cikgu tak pergi. Yang ni cikgu tak pergi. Sebab yang ni sama sahaja. Maksudnya nak cari pola benda yang sama je. Ni lagi senang nak cari pola. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok dia tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi. Jadi cikgu nak ajar apa ni last kali ni? Alamak, cikgu nak ajar yang last kali kalau dia melibatkan algebra. Dia dah mula melibatkan algebra. Macam mana nak selesaikan soalan-soalan yang ada algebra? Cikgu, tadi saya belajar algebra. Okey, kalau kamu dah belajar algebra, dekat sini, kamu nak kena buat pula soalan algebra. Kat sinilah kamu nak kena guna algebra. Algebra tu apa? Algebra adalah penggunaan huruf. Algebra adalah penggunaan huruf. Dari tadi pola perubahan. Kamu dapat tambah 3. Contohlah tambah, tolak, darab, bahagi. Sekarang kita nak masukkan algebra dalam kita punya soalan. Jadi modul yang cikgu dah bagi, masing-masing buka modul. Okey, kalau faham ni insya-Allah dah tak ada masalah dah. Okey. Jadi dekat modul ni cikgu ada bagi dekat bahagian muka surat 10. Muka surat 10. Jadi apa yang kita bagi tahu dekat sini? Pola, pola dekat sini.
pola tu kan perubahan. Tadi kita dapat pola tambah berapa, tolak berapa, darab berapa, bahagi berapa. Sekarang yang kita nak belajar, pola ni ditulis dalam keadaan ungkapan algebra. Dia nak ditulis dalam ungkapan algebra. Kenapa kita nak pergi kepada ungkapan algebra ni, cikgu? Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan bagi tahu reason kenapa kita belajar ni. Okey, jadi yang ni kena fokus sikit. Boleh ke fokus sikit? Boleh. Boleh. Nama tajuk ni. Boleh. Okey, nama tajuk ni pola dalam ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Kamu jangan risau, algebra ni cikgu akan ajar macam mana nak guna last kelas nanti. I'm gonna make my own decision. I'm telling you. Kenapa tu Hana? Okey, jadi dekat sini cikgu ajar cara nak keluarkan dia punya pola ungkapan algebra pakai tips yang dalam kotak warna biru. Cikgu dah bagi dah kat situ. Sebab tu cikgu cakap, cikgu ni mengajar, tips dia cikgu dah bagi, step dia cikgu dah bagi. Cuma cikgu nak kena tunjuklah macam mana nak guna tu. Okey, Ali Syahani, ready ke Ali Syahani? Okey. Jadi kenapa adanya pola dalam ungkapan algebra ni? Yang pertama sekali, kamu bayangkan, ini nama dia jujukan. Ini nama dia jujukan. Jujukan dia boleh ada T1. T1 bermakna tempat pertama. Semua jelas ke kat situ? Boleh faham? Plus. Okey. Boleh. Lepas tu jujukan diteruskan pula dengan tempat kedua. Sebenarnya T ni terms tapi cikgu bagi nama tempat. Okey, T yang seterusnya T3, tempat ketiga. T yang seterusnya tempat keempat. Jadi bila kita nampak T1 dia 2 ni, T ni tempat lah. Tempat pertama bagi jujukan ni nombor 2. Tempat kedua jujukan ni nombor dia 5. Tempat ketiga jujukan ni belah 8. Tempat keempat jujukan ni adalah 11. Jadi dekat sini pola dia. Pola dia berapa? 2 nak pergi kepada 5. 5 nak pergi kepada 8. 8 nak pergi kepada 11. Cikgu nak semua orang cuba bagi tahu cikgu apa pola dia. Tambah ke, darab ke, bahagi ke, tolak? Tambah. berapa? Tambah 3. Tambah 3. Kalau cikgu nak kalau daripada soalan ni, cikgu nak dapatkan tempat ke-5, cikgu kena buat apa? Cikgu kena buat apa? Tambah 3. Ya, Tambah 3. 11 tambah 3 kita dapat 14. Kalau cikgu nak tempat ke-6, Tambah 3. Tambah 3. Kita dapat 17. Last. Kalau dekat sini cikgu nak tempat ke-7, cikgu dapat berapa? Tambah 20. 20. Tambah 3. Kita dapat 20. Tapi persoalan yang timbul sekarang ni adalah tiba-tiba cikgu nak tempat ke-51. Kamu nak tulis ke dalam kertas kamu daripada T7 sampai 51? Habis periksa. Darab. Tak, kita tak guna darab. Kita guna ungkapan algebra. Dekat sini algebra ambil alih. Kalau setakat dia minta T5, T6, T7, kita boleh terus tambah. Tapi tiba-tiba dia minta tempat yang jauh. Dekat situ, kita guna ungkapan algebra. T51 kot, tempat ke-51. Kamu berhenti ni T7. Tak sampai T10 lagi. Takkan dalam periksa kita nak buat T7, T8, T9, T10, nak sampai T51. Jadi dekat situ, ungkapan algebra ambil alih. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan macam mana nak dapat T51. Nak dapatkan T51 dekat sini, kamu kena keluarkan dulu apa ungkapan algebra dia.
Tengok betul-betul tau. Masa Dengan kita dah plus nak habis 1 ni. sama dengan N. N N sama apa dengan tu? kuasa 3 kuasa N. Salah. Okey. Ikut step dia A, B, C. Jadi step dia yang pertama apa? Okey, ni cara nak buat ungkapan algebra. Cara nak buat ungkapan algebra. Ambil sebutan pertama. Sebutan tu maksudnya tempat pertama. Tempat pertama kita 2. Kita letak ungkapan algebra dia. Kita letak 2. 2. Kemudian nombor 2 B. Letakkan pola. Pola dia tentang tambah 3. 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 Jadi kita kena letak tambah 3. Akhir sekali baru kita letakkan N. N ni bertindak sebagai apa? Nama tempat tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Yang D ni dalam kertas modul masing-masing cikgu bagi. Yang D ni kamu guna kuasa apabila dia punya pola dalam keadaan darab ataupun bahagi. Tapi sekarang dia tambah. Jadi bila dia tambah tak payah pakai D tu. Jadi jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi cikgu harap jelaslah apa yang cikgu cuba nak sampaikan. Okey. Jadi dekat sini kat sini cikgu tersilap T. Silap sorry. Cikgu tersilap sorry Cikgu akan terangkan. Okey. Sebutan ni kita letak kosong. Kita mula dengan kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebutan pertama dia 2. Cikgu tersilap yang tu. Tersilap explain. Sorry. Okey. Jadi yang tu je tersilap. Yang lain semua betul dah. Ada dekat modul kamu. Cikgu dah susun dah. Okey. Jadi kita nak test kita punya ungkapan algebra ni betul ke tak? Macam mana nak test? Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kalau dekat sini T3 kita berapa? T3 kita 11. T3 kita 11. Betul ke kalau kita pakai ungkapan algebra ni kita dapat 11 untuk T3? Cara dia macam ni. T3 sama dengan dia sebenarnya Tn. N ni bergantung kepada tempat yang kamu nak. Ni adalah N dia. Jadi T3 sama dengan 2 tambah 3. N kamu sekarang 3. Jadi kamu letak 3. Selesaikan darab dulu untuk T3. 3, 2 tambah 3 darab 3 dapat berapa semua? 9. 9 tambah 2 dapat berapa semua? 11. Kan jawapan kita sama. Sini dapat 11, sini dapat 11. Untuk T3 kita dapat 11. Tak payah nak cari, tak payah. Ni untuk pakai kalau dia minta nombor jauh. Okey, ni cikgu check. Okey, cikgu nak check pula T6. Betul ke T6 kita dapat 20 kalau guna ungkapan algebra ni? Tengok betul-betul. Okey, 2 tambah 3. N kita sekarang adalah 6. Maksud N tu tempat ke berapa? Jadi dekat sini sebutan ke berapa? Sebutan dia sebutan ke 6. Jadi dekat sini kita letak 3 darab 6. Okey, sekarang kamu tekan kalkulator. Untuk T6, 2 tambah 3 darab 6 dapat berapa? 18. 18. Kemudian 2 tambah 18 dapat berapa? 20. 20. Nampak? Jawapan dekat T6 ni T6, jawapan dia 20. Okey, kita ambil satu lagi nombor. Okey, kita ambil T5. Betul ke T5? Jawapan dia 17. Pakai ungkapan algebra ni. Jadi kita letak T5 sama dengan 2 tambah 3 N. N dia 5 tau sekarang.
Jadi kita gantikan dengan 5. Jadi dekat sini kita letak 2 tambah 3 darab 5 dapat berapa? 15. 15. 2 tambah 15 dapat berapa? 17. 17. Jadi kalau kita cek sini 17, sini pun 17. Jadi itulah kita punya fungsi ungkapan algebra ni. Kita boleh cari nilai tempat yang jauh. Sebagai contoh yang cikgu nak, T51. Berapa T51? T51 adalah sama dengan ambil ungkapan algebra 2 tambah 3. 2 tambah 3 darab 51. Ya, pandai. Jadi kita selesaikan 2, 3 darab 51 2 dapat tambah berapa? 153. Okey, 153. Akhir sekali. 51 sama dengan 155. Kita dapat 155. Jadi secara automatik kita tak payah nak cari tempat ke 40 berapa, tempat ke 30 berapa. Kita boleh terus langkah. Kita boleh terus dapatkan nilai. Tempat ke 51 dapat berapa nilai dia. Jelas ke apa yang cikgu cuba sampaikan ni? Boleh faham? Dia senang je. Dia senang je. Dia tak susah pun. Okey. Jadi ingat step ni. Ni kena salin. Ni kalau boleh sila salin. Ni semua ni kena salin. Senang kalau dah hafal tips. Apa? Senang kalau dah hafal tips ungkapan algebra. Ya, awal-awal je susah. Tapi senang je ni. Ambil sebutan pertama. Letakkan pola. Letak N. Letak N sebelah 3 tu. Itu je. Jadi bila orang dia dah dapat ungkapan algebra tu, walaupun soalan tu minta sebutan ke tempat ke 100 pun kamu boleh buat. Sebab apa? Sebab kamu ada ungkapan algebra ni. Kamu just kena tukar sahaja N ni menjadi sebutan apa yang kamu nak. Dah salin ke belum ni? Dah siap dah hantar dekat cikgu. Apa? Dah hantar dekat cikgu. Oh, dah hantar kat cikgu. Okey, bagus. Inilah cara dia. Sebenarnya bila dah sampai sini sebenarnya dah habis dah apa yang bab ni nak bagi tahu. Maksudnya dalam jujukan dia adalah nak memahami pola, yang jujukan ni pola dia semua sama. Lepas tu dia ada minta tempat pula. Jadi untuk tempat yang dekat kita boleh buat macam biasa, tambah 3 tambah 3 macam cikgu buat T4, T5, T6. Dia dekat. Tak payah nak keluarkan ungkapan algebra. Kamu boleh terus tambah 3, tambah 3, tambah 3. Tapi kalau tempat dia jauh, kamu kat Selangor, dia kat Kelantan. Jadi dekat situ jauh. Jadi kat situ kamu pakai ungkapan algebra. Ada soalan nak tanya cikgu setakat ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Ada orang ada Dah habis masalah salin tadi. ke? Dah habis salin ke? Kita nak proceed kepada latihan? Boleh. Cikgu tadi ada orang ada masalah. Boleh. Oh, tengah salin lagi Oh, okey. Okey, jadi cikgu harap jelaslah kat sini. Okey, jadi kita akan pergi kepada ya, Anas. Anas ada soalan ke nak tanya? Oh, tak ada. Okey, jadi untuk latihan kita cuba selesaikan. Kejap Tambah. Okey, tak apa. Kita terus buat yang belah bawah. Ni kan modul kamu kan? Okey, semua berdasarkan apa yang cikgu dah ajar tadi. Mana Okey, berdasarkan apa yang cikgu dah ajar tadi, cuba keluarkan ungkapan algebra dia bagi soalan dekat atas ni. Lepas tu bagi tahu cikgu berapakah nombor pada kedudukan T20. Cuba buat. Cikgu bagi 5 minit. Cuba buat cikgu bagi 5 minit. Cikgu. Ya, ada soalan nak tanya? Cikgu terbuang saya. Ya ke? Cikgu tak buang lah. Ada orang lain kot. Tak ada tulis. Oh, macam
Saya pun tak kena terbuang macam tu. Ya ke? Cikgu, Muiz, cikgu tak buang Muiz. Okey, Muiz baru masuk kan ni. Keluarkan ungkapan algebra bagi soalan ni, kemudian cari T20 berapa. Boleh ke semua? Agak boleh ke buat soalan tu? Boleh. Boleh. Okey, mantap. Okey, cuba selesaikan. Esok kamu belajar algebra dengan cikgu belajar elok-elok dengan cikgu Faris. Nanti cikgu nak soal. Ya, Daniel. Daniel orang pertama tau. Bagus. Pandai. Lajunya. Oh, laju Daniel. Orang yang kedua, Adli. Bagus, Adli. Bagus, pandai. Ya, ni siapa namanya? Izzah. Okey. Bukan tambah 3. Pola tersilap. Hati-hati pada pola Hati-hati pada pola. Kalau pola tersilap, salah tau ungkapan algebra kamu. Formula kamu tu salah. Sebab tu daripada awal kelas, cikgu memang asyik tekankan. Pola. Padahal tengah belajar jujukan. Sebab apa? Adalah sebabnya tu. Antara sebab terbesar dia, kalau pola tu kamu tak nampak, awal-awal sekali, formula yang kamu keluarkan tu salah. Bila formula yang kamu keluarkan tu salah, secara automatik T20 ni terus salah. Jadi hati-hati. Kasih. Kejap cikgu cek. Ya, pandai kasih. Okey, bagus. Okey, tu ungkapan algebra dia. Ya, pandai. Cikgu, Siapa saya dapat kena remove 183 betul? Apa? Kena remove sekali lagi. Tak tahu siapa. Alamak, siapa yang marah Muiz ni? Tak jumpa harap alamat bapak di mana. Jangan cakap macam tu. Mungkin bahagian teknikal. Apa dia? Boleh dia orang lain ni? Dia ni. Ada Tak tahu. ke? Tak, sebab Betul ke saya remove? kena Betul remove. ke ter-remove tu? Cikgu, saya pun kena remove, cikgu. Ramai ke kena remove? Saya. Oh, cikgu saya kena remove tadi. Kena. Okey. Nanti cikgu check balik Takut setting, nanti cikgu ubah setting. Minta maaf cikgu cakap macam tu. Nak marah sangat tadi. Ya ke? Tak apa. Nak Tak terlebih apa, Muiz. marah tadi. Okey, tak apa Muiz. Okey, 1 minit lagi semua. Lama lah kamu ni. Ya, jawapan dia. Siapa yang dapat 183, jawapan dia betul. Jawapan dia betul. Betul. Ya. Lah, salah pula. Salah pula. Tak apa, kalau salah cikgu tunjuk Jangan risau. Cikgu tengah bagi. Saya dapat 182. Macam mana 182? Saya Nuhadin. Okey. Ya, pandai. Salin nota cikgu elok-elok tau. Cikgu risau ni yang tak salin ni.
Okey, nanti esok cikgu dah masuk algebra, nota dia. Jangan risau. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan mula selesaikan soalan di hadapan. Cikgu akan mula selesaikan soalan di hadapan. Jadi soalan cikgu, daripada jujukan ni, cikgu nak dapatkan T20 tu berapa? Cikgu nak dapatkan berapa nombor dekat T20. Yang ni baru T0, ni baru T1, ni baru T2, ni baru T3, ni baru T4. Takkanlah masa periksa nanti kita nak habiskan 10 minit, 30 minit untuk jawab soalan ni. Jadi dekat situ, bila dia nak T yang lebih atas daripada dia nak bagi T4 je. Dekat situ kita guna ungkapan algebra. Kita guna ungkapan algebra. Jadi ungkapan algebra yang cikgu nak ajar ni, step yang pertama yang kamu kena nampak, kamu kena tengok sebutan pertama. Sebutan pertama dia 3. Jadi kita tulis 3. Lepas tu buat apa? Ya Muiz. Kenapa tu Muiz? Nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey, pola dia berapa kat sini? 3 ke 12? 12 ke 21? 21. Berapa pola dia? 9. Tambah 9. Tambah 9. Sini pun tambah. Jadi masukkan terus tambah 9 dekat sini. Lepas tu buat apa? Letakkan N. N ni apa? N ni adalah tempat. Tempat ke berapa? Sebagai contoh kita guna formula ni. Cikgu uji. Cikgu uji. Uji formula ni. Betul ke? Okey, contoh. T3. T3. Afif Jasmine. Ada nak sama soalan ke? Angkat tangan tu. Kita tekan. Cikgu. Ya. Kalau apa tu, N tu tukar huruf lain boleh? Tak boleh. Boleh. Dia tak boleh sebab dia TN tau. Dia TN. TN ni dia dah, N ni number, terms. T tu Cikgu saya kena remove lagi, N ni tak number. tahulah. Kenapa? Ya ke? Okey, esok cikgu ketiga. pastikan okey kan. Esok cikgu pastikan cikgu je boleh remove. Okey Muiz. Okey cikgu. Okey. Okey. Jadi, masing-masing angkat tangan daripada laptop sekejap. Kesian Muiz. Okey. Jadi dekat sini kita dah dapat N. N ni tempat tau. N ni number. T tu terms. Dia ada hujah dia. T tu untuk apa? N tu untuk apa? Okey, kemudian dekat sini kita nak cari, kita nak uji. Betul ke T3 dapat 30? Betul ke T3 tu dapat 30? Cikgu uji kan? T3 dapat 30. Betul ke? Okey, tak ada masalah. T kita sekarang adalah T3 sama dengan 3 tambah 9N. Dia 3 tau sekarang. Jadi kita masukkan 3 ke dalam N. Lepas tu kita selesaikan. 3, 9 darab 3 dapat berapa semua? 9 darab 3 dapat berapa? 27. 27 tambah 3 kita dapat 30. Ini jawapan dia. Nanti ingat dalam periksa kalau nak selamat kita uji dulu persamaan kita. Kita uji dulu. Okey, sekarang betul dah sama. Sini dapat 30, sini pun dapat 30. Dah, kita dah jumpa formula yang tepat. Jadi daripada formula ni kita 3 tambah 9N ni kita pakai T20. T20 sama dengan berapa? 3 tambah 9 kemudian gantikan N dengan nombor 20. Jadi sekarang kita selesaikan. 3 tambah 9 darab 20 dapat berapa? 183. Okey, 180. T20. 3 tambah 180, 183. Inilah jawapan dia.
Yes. Ha, Betul. jadi okey bagus. Faham. Okey, siapa yang dah dapat bagus. Siapa yang salah cikgu bagi masa untuk saling correction. Cikgu ada lebih kurang 2 minit je ni. Ada lebih kurang 2 minit je. Cikgu saya kena kick je ke? Ya Naufal ada soalan? Ni. Okey, cikgu bagi masa. Okey, jadi dekat sini bila cikgu dah ajar ni sebenarnya dah habis dah. Kamu boleh je buat modul tu. Jadi kalau siapa-siapa nak tanya soalan, tanya je dekat cikgu. Kalau cikgu tak reply tu spam banyak kali. Sebab ramai sangat yang WhatsApp. Mungkinlah lepas ni cikgu ambil phone lain ke. Okey, lesson kita hari ni semua jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Cikgu nak tanya, susah ke senang? Susah ke senang? Senang. Wallahualam. Senang je. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah. Bukan wallahualam tu kalau ada satu soalan yang kamu tak tahu. Okey, jadi dekat sini cikgu buat kesimpulan sikit yang kita banyak ni kita belajar ni. Latihan ni. Sebab tu kalau orang cakap ada orang dia suruh ajar cikgu. Cikgu boleh tak ajar? Alamak, kenapa tu? Cikgu boleh tak ajar saya matematik dalam masa sejam saya nak pandai terus. Sejam cikgu tak sempat nak bagi kamu latihan, nak bagi kamu nota, nak jelaskan lagi. Sebab tu cikgu buat 2 jam. Sebab tu cikgu Faris pun buat 2 jam. Jadi habislah kita punya bab 1. Jadi untuk esok kita akan proceed kepada ungkapan algebra. Jadi cikgu nak masing-masing sediakan kertas. Okey, nanti akhir kelas kamu ada 6 kelas kan dengan cikgu kan? Akhir kelas tu cikgu akan terangkan cara nak guna ungkapan algebra di setiap bab. Tak kisahlah kamu dekat form 1 ke, form 2 ke, form 3 ke, form 4 ke, form 5 ke, cikgu ajar. Cikgu ajar. Macam mana nak guna algebra dekat bab luas? Macam mana nak guna algebra dekat bab sudut? Bab poligon macam mana? Semua nanti cikgu akan terangkan di kelas yang terakhir. Ya Uzair, ada nak tanya soalan? Tak ada. Okey, ramai yang terkeluar. Okey. Kenapa? Ramai Ada ni. ada orang kick. Dia main kick orang. Oh ya ke? Ada orang main kick Saya kena Cikgu lantik siapa-siapa jadi Uzair, susah admin. nak faham. Nanti cikgu sediakan rakaman, cikgu bagi nota tambahan, lepas tu tengok ada orang main kick orang ke? Ada orang jadi admin ni. Okey, nanti cikgu setting lah. Nanti cikgu setting Nanti esok insya-Allah okey. Okey semua. Jadi sekarang yang bahagi dengan darab tips ungkapan algebra macam mana? Ada tips dia bahagi dengan darab? Ada. Nanti cikgu ajar satu-satu Okey semua. Jadi sekarang dah pukul 12 suku. Jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk pagi ni. Terima kasih. Cikgu boleh hantar link modul awal sikit. Okey, cikgu cuba sebab apa ni cikgu ada kelas. Okey semua, selamat tengah hari, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye, cikgu. Ada dia. Ada orang main mute cikgu. Terima kasih Cikgu kena quit lagi. Ya ke? Dah 4 kali. Jangan main mute boleh tak please? Bye. Terima Bye, kasih cikgu. cikgu. Okey. Bye, cikgu. Cikgu. Kau dah kau